Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Faizi bin Al-Basid. Hari ini saya akan menceritakan pendidikan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi pada slide. Okey. Pendidikan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Jadinya pada satu malam ni Al-Quran ini diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui perantaraan Malaikat Jibril. Maksudnya dia tidak turun sekaligus kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan, iaitu ketika Nabi berusia 41 tahun. Dan pada ketika ini Nabi SAW berada di Gua Hira dan dia mendapatkan wahyu itu melalui bermusyafahah ataupun melalui percakapan dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Maksudnya Al-Quran tu dia tidak turun dan sampai begitu saja. Malah Nabi SAW bersama Malaikat Jibril di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu ataupun menyampaikan Al-Quran. Ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Seterusnya Rasulullah SAW telah melantik 10 penulis wahyu di kalangan para sahabat. Jadi mengapa Rasulullah melantik? Jadi untuk memelihara Al-Quran pada ketika itulah, pada ketika zaman Rasulullah SAW. Jadi siapakah 10 orang itu? 10 orang sahabat itu terdiri daripada Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu 4 orang itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan ditambah lagi dengan Abban bin Said, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais, Khalid bin Al-Walid, Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi 10 orang sahabat ni Nabi telah lantik untuk menulis wahyu ataupun menulis Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW bagi memelihara Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, cara pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW adalah melalui 2 cara, iaitu tulisan dan hafazan. Jadi tulisan ni adalah seperti yang saya katakan tadi, iaitu pelantikan penulis wahyu itu sendirilah 10 orang sahabat itu untuk melihara Al-Quran, dan hafazan ini adalah di kalangan para hafiz, para hufaz yang pada ketika itu mereka menggunakan daya ingatan mereka, kekuatan daya ingatan mereka untuk menghafaz Al-Quran bagi memelihara Al-Quran itu sendiri. Penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah tertumpu pada penyusunan surah dan ayat secara sistematik. Jadi kat sini kita dapat melihat bahawa Al-Quran ni tidak berterabur ataupun tidak tak boleh dikatakan tidak tersusun. Jadi dia dah dikatakan sendiri bahawa ayat Quran ni dan susunan ayat dan surah tu tersusun dengan rapi. Jadi ini juga merupakan wahyu daripada Al-Quran daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Nabi Muhammad saja letak itu pada di awal, ini di akhir, bukan suka letak. Malah ini adalah wahyu, merupakan wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas itu Al-Quran ni telah ditulis pada pelepah kurma, papan batu, belikat dan belulang binatang serta yang boleh ditulis. Begitulah. Jadi ini saja yang dinyatakan. Jadi bila dikatakan balik, mengapa mereka tulis kat situ? Untuk bagi mengekalkanlah, bagi memelihara Al-Quran ni. Sebab pada ketika itu dia tidak ada komputer, tidak ada teknologi yang boleh kita tulis seperti zaman sekarang. Jadi pada ketika itu, itulah saja tempat-tempat yang mereka boleh menulis, malah sekaligus dapat memelihara Al-Quran itu sendirilah. Itulah antara usaha mereka. Jadi untuk selepas itu, untuk menghindari tercampurnya Al-Quran dengan yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak menuliskan sesuatu selain Al-Quran. Ini yang dimaksudkan apabila seorang penulis wahyu itu ingin menulis pada satu tempat, Rasulullah melarang mereka untuk menulis sesuatu benda lain selain Al-Quran bagi mengelakkan kekeliruan ataupun tercampur aduk adakah ini Al-Quran ataupun penulisan yang lain. Jadi ada hikmah yang apa Rasulullah SAW melarang untuk tidak mencampurkan ataupun tidak mencampurkan apa-apa, tidak menuliskan satu apa-apa ketika menulis Al-Quran pada satu tempat. Itulah pendidikan Al-Quran ataupun dikatakan sejarah Al-Quran lah pada zaman Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.